Assalamualaikum sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita dapat satu perkongsian yang sangat-sangat berharga bagi Dapur Encik Gumi Nasi Arab, di mana kita berjumpa satu lokasi yang sangat-sangat viral di negeri Perlis sekarang, di kawasan Sungai Bau, Simpang 4 Perlis, di mana satu lokasi makan dipanggil di Petak Paksu. Di Petak Paksu ni baru sangat-sangat beroperasi, tapi konsep yang beliau bawa ni di Petak Paksu ni satu konsep tourism di mana satu perkongsian keusahawanan makanan di negeri Perlis telah disatukan di sini supaya mewujudkan satu gabungan untuk menjana ekonomi keusahawanan negeri Perlis. Jadi apa-apa pun kita akan bercerita sekejap lagi bersama dengan partner. Apa tu di Petak Paksu? Saya dipahamkan petak ni bagi kita masyarakat ataupun peladang di negeri Perlis ni, petak adalah bendang ataupun sawah padi yang macam ni dipanggil petak. Petak ni adalah bahasa dulu-dulu. Satu petak, dua petak, tiga petak, empat petak, lima petak. Jadi satu jorai petak. Jadi ini bendang. Di mana tanah bendang ni yang kita tanam padi ni dipanggil petak. Jadi keadaan dia macam ni. Suasana hari ni, petak ni telah diputak, dibadai untuk dibuat taburan, tabur padi peringkat permulaan ni. Jadi apa yang saya nak sharekan di Petak Paksu ni, persembahan dia seperti hotel. Kebersihan dan juga suasana tempat makan seperti hotel, tetapi harga dia warung. Di mana di Petak Paksu ni melibatkan usahawan-usahawan yang popular. Contoh kita tengok sate bongok ni. Sate bongok ni mempunyai beberapa cawangan di Perlis dan juga di Kedah, telah bekerjasama dengan di Petak Paksu untuk meniaga sate. Sate ni dipahamkan di Perlis ni dia akan makan pada waktu pagi dengan malam, petang dengan malam saja. Tetapi di Melaka, di Johor dan juga di bahagian selatan, sate dimakan pada waktu pagi. Tapi alhamdulillah kita tengok di Petak Paksu ni satu konsep baru yang beliau bawa dalam perniagaan sate. Sate dimeniaga pada waktu pagi dan dimakan waktu pagi bersama dengan nasi lemak, bersama dengan mi rebus, bersama dengan nasi himpit. Jadi kita nak tengok dengan owner dia. Kita nak tanya. Assalamualaikum tuan. Ya, bos. Okey, apa khabar? Alhamdulillah sihat, bos. Okey. Jadi saya dipahamkan sate bongok adalah sate yang popular di Kedah dengan Perlis. Jadi kita nak tengok sate ni, kelebihan dia pada kuah lah tuan. Jadi kita tak nak tengok rahsia tu, tetapi kita nak tengok kelebihan keistimewaan sate bongok ni yang berada di Petak Paksu. Okey. Ya, tuan. Jadi tuan lama mana dah meniaga sate ni? Baru setahun lah. Baru setahun lah. Perancis ataupun sendiri? Perancis lah. Harga yang tuan jual satu ayam 7 kupang, daging 7 kupang. Harga ni adalah harga dulu-dulu tuan. Dalam keadaan penambahan kos bahan mentah ni, tuan boleh pusingan balik tak? Boleh lah. Jadi hebat tuan. Saya ucapkan tahniah pada tuan kerana tuan masih mengekalkan harga kampung di kampung dengan kualiti sate yang sangat-sangat baik. Cuba. Jadi kita cubalah. Bismillah. Kalau kita tengok sate ni, kita tengok kuah dia, kacang dia halus, kuah dia melekat-lekat di sate. 7 kupang tuan-tuan. 7 kupang. Jadi tu ada cawangan-tawanan lagi ni tuan. Di Perlis ni ada 7 kot. Kalau lah sahabat-sahabat ni lah kan boleh buat majlis dah. Kalau nak dapatkan sate ni boleh bagi nombor tak? Boleh. Cuba bagi tengok tuan. 0111 1 tu 4 kali. 976 339. Okey. Sate ni saya dah rasa alhamdulillah. Dia garing di luar, lembut di dalam. Kuah dia ada pedas, manis. Lepas tu di hujung dia tu dia ada dia rasa-rasa macam ada rempah ratus tu. Jadi hampa kena try sate ni. Okey, terima kasih. Jom kita pergi lagi. Terima kasih tuan. Tahu, kalau di Perlis ni dia popular dengan minuman lah.
Kalau di Perlis ni orang mai Perlis tentu nak minum nera. Nera pula bukan senang nak cari, bukan mai Perlis boleh dapat nera. Contoh bagi harau. Harau mana ada pokok nipah. Padang Besar mana ada pokok nipah. Nak kena pituk kuning, Sanglang, Sungai Baru. Jadi susah. Jadi hampa tak tahu duk fikir panjang dah lah ni. Hampa mai je di petak paksu ni, nera dah ada dah, tersedia dah. Tahu, harga pula harga kasih sayang. Memang betul-betul orang kampung je memang mai terus daripada pokok Harga segelas baru RM2. Sebungkus baru RM5. Ni duduk di warung tuan-tuan. Kedai yang sangat-sangat indah, bersih dan juga kebersihan terjamin dengan harga kampung ni, mana nak jumpa? Jadi apa-apa pun, jom kita jumpa owner dia, kita nak tanya pasal nera ni. Selain tu dah lah condol, lecikang apa semua, ayak balang. Ayak balang ni memang popular lah di Perlis. Kalau pasal malam nak ni, ayak cebok ni memang sangat-sangat popular lah, the bearer lah. Jadi harga ayak balang pula apa tengok. Mana ada jual tempat lain RM1. Ayak balang ni semua jenis jual RM1. Mana nak mai RM1. Dengan nilai RM1 kita boleh minum. Jadi kenapa kita nak belanja lebih, kita mailah di petak paksu. Okey. Nah, di sini. Okey. Kita nak tengok nera. Assalamualaikum kak. Okey, menera ni ada setiap hari ah? Ada ya, setiap hari. Setiap hari kalau main di petak paksu ni ada nera. Segelas tu RM2 ah. Memang harga macam tu dah. Ya. Okey. Tu dah Pak Ngoh mai dah. Jadi sementara Pak Ngoh nak layan pelanggan, saya nak review sikit Pak Ngoh lah. Menu special dah cakap. Okey, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Jadi saya ada pikat sate sedap. Dan saya mai sini, saya tengok satu yang popular ni adalah nera lah di Perlis. Ya. Dan harga pula harga kampung betul RM2, RM5 mana nak dapat lah. Ya. Jadi Pak Ngoh cerita sikit konsep di petak bendang yang Pak Ngoh bawa ni, konsep kekeluargaan saya tengok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada Cikgu Mi kerana buat live pada pagi ni. Konsep kita ni yang pertama sekali kita berkongsi rezeki. Kongsi rezeki dengan peniaga-peniaga dan juga masyarakat lah. Maksudnya kongsi rezeki ni maksudnya sama-sama kita hak mana yang boleh berharga bajet, kita berharga bajet, tapi kita rasa sedap lah. Dia punya harga dia pun berpatutan lah. Macam contoh macam lecikang stainless orang dia parit RM5 semangkuk ni. Ya. Parit RM5 semangkuk ni. Tapi di sini kita jual RM2 Okey. Hanya RM2 sahaja. Macam ABC pun kita buat ABC salji. Orang duk jual RM3 parit, kita jual RM2 sahaja. Okey. Special RM2.5. Okey. Yang tu. Dia punya, kalau nak rasa dia punya nikmat dia, sedap dia, kena try main di petak paksu. Baru mai dulu lah, jangan duk kata murah tu tak sedap. Jangan kata mahal tu istimewa. Maksudnya di sini di petak paksu bukan letak pada nilai, tetapi meletakkan pada kualiti. Ya, kualiti. Jadi kalau biasalah kita nak promote mesti kita tak sedap, tapi kalau nak bagi puas hati, teori dan praktikal dah kena main sini. Mai dulu. Betul tak betul, sedap ke murah ke. Itu contoh dah. Okey, ini minuman. Apa yang saya dipahamkan, kita di Sungai Baru ni dekat dengan laut. Ya. Di mana ikan baru naik, dan juga di sini kita fahamkan ada gulai panah. Paksu gulai panah selalunya kalau nak dapat kena pergi Kuala Sanglang, Kuala Perlis, kita pergi keluar-luar. Tetapi untuk dapatkan gulai panah di tengah-tengah bendang ni, dia sangat-sangat susah di Perlis. Jadi kewujudannya gulai panah ikan temenum di petak paksu ni, resepi orang kampung. Lemak dia memang lemak, ikan dia memang manis. Harga dia pula macam mana? Jom kita pergi tengok tempat. Jom. Kita tak tengok gulai panah orang kampung. Okey, gulai panah. Gulai panah ni. Okey, ni gulai panah. Gulai panah dah ni. Dia ada gulai ada. Okey. Gulai. Lepas tu kita standby dah macam Pilihan ikan. pilihan ikan. Okey, ikan boleh dipilih Ikan dah tengah duk masak lagi. Okey. Jadi ikan dah macam ni lah. Okey. Ikan ni kita Dah masak sikit-sikit baru lepas mai. Dah lepas mai. Okey. Letak tu, lepas tu tambah kuah panas di sana. Kuah panas tambah di sana. Di sana. Lepas tu boleh pilih lah. Boleh pilih macam sini kita ada apa? Ikan lengat cara kampung lah. Okey. Oh ni ikan lengat ni. Ikan lengat goreng. Ikan Okey. lengat temenang goreng. Okey. Ikan masai, ikan kering.
Kicah pula dengan cabai ni. Yang asal orang Yang kampung. asal orang kampung ni dengan timun sikit, Okey. kurma dengan ulang sikit. Okey. Kurma. Okey, kalau kita tengok keselesaan untuk makan, alhamdulillah. Kuis-kuis pun memang alhamdulillah. Jadi Pak Su, di sini saya dipahamkan ada satu nasi kandak tau. Nasi kandak ni bila kita nak dapat di kampung ni memang susah. Dan juga nasi kandak merah ni adalah nasi kandak yang popular di Perlis. Dan gulai dia memang rempah ratus dia, ramuan dia, empah dia dan juga kuah dia sangat-sangat padu. Jadi di sini harga yang nasi kandak di Petak Pak Su ni macam mana harga dia pula? Harga yang saya difahamkan oleh Puan Mira sendiri lah. Ya. Dia punya bajet dia buat dengan harga yang dalam RM5 lah. Dah boleh dapat dah dengan nasi ayam, nasi kandak dia tu. Oh, okey okey. Dengan harga yang kau yang dia punya kuah-kuah dia tu. Okey. Dengan harga RM5 sahaja. Dan di sini saya nak maklumkan kita ada satu produk. Satu produk yang antara yang lain dah. Nasi Okey. ulam. Oh, Nasi ulam Perlis. nasi ulam ni selalunya bulan puasa ya. Dalam pasar. Jadi nasi ulam ni owner dia siapa Pak Su? Warna ada orang kampung kita. Orang kampung kita. Jadi orang lama lah. Ayat tangan. Jadi berapa jenis ulam yang dia gunakan dalam? Mungkin dalam 20 ataupun 25? Dia ada Dan sekentut lah apa semua dah lah. Dia gitu lah. Okey, kita tengok. ni. Dia gandingan nasi ulam ni dengan apa? Sayur keladi ke, ikan masam ke? Ikan masam dah ada orang kan? Ikan masam. Oh, hampa tahu tak? Kalau nasi ulam Perlis, kalau dia bubuh ikan masam ni, memang dia resipi orang lama. Orang kampung betul-betul. Ni aku nak cerita kat hampa. Kalau nasi ulam ni dulu pernah dipopularkan oleh farmer negeri Perlis. Jadi kalau hampa nak rasa nasi ulam Perlis, kalau hampa mai daripada Kuala Lumpur, daripada Johor, hampa mai di Petak Pak Su ni. Tu dia nasi ulam dia mesti ada ikan masam. Harga dia pula 39 saja. Allahu akbar. Murah Pak Su. RM3.9 RM3.9 kupang ni boleh makan sampai kenyang tu. Ya. Satu pinggan penuh. RM3.9 saja. Okey Pak Su. Saya ni memang budak kampung tapi kampung pun dah termoden dah sikit. Bila sebut Pek Ngah ni, Pek Ngah ni orang tempek di Belanga tau. Dia Pek Ngah ni dia ada Pek Ngah nyok, Pek Ngah pisang kan. Jadi di Petak Pak Su ni memperketengahkan Pek Ngah Perlis ni. Jadi apa yang Pak Su nak cerita tentang Pek Ngah ni? Pek Ngah yang kita serapkan sini, kita Pek Ngah buat masalah kita pakai Pek Ngah nyok lah. Pek Ngah nyok yang dia punya bahan cicah utama dia ikan temenung sekok lah. Ikan temenung sekok. Pek Ngah ikan temenung sekok lah. Ikan temenung gulai. Ikan temenung gulai sekok. Dia punya pakej dah. Okey, Pak Su, boleh kita tengok tak tempat Pek Ngah tu? Pek Ngah ni. Okey, ni dia Pek Ngah lah. Kalau kita tengok belakang tu ada petok tau, ada pondok. Lalu tengah duduk tambahan ni habis dah. Bantu lagi. Okey, untuk makluman ni siri pertama dah habis. Jadi Pak Su ada apa-apa nak cerita tentang di Petak Pak Su? Untuk nak cerita kepada sahabat-sahabat saya daripada luar tu yang nak main nak tengok petok ni, apa tu petok tu, dan juga macam mana orang kampung kita buat sarapan pagi, dan juga menu-menu yang popular di negeri Perlis ni memang ada di Petak Pak Su. Jadi ada tak cara-cara nak menghubungi ataupun mudah untuk sampai ke di Petak Pak Su ni? Okey, pertama kalinya tuan-tuan boleh like, komen, share, boleh like di page di Petak Pak Su, di koma atas Petak Pak Su. Di dalam tu kita selalu update dan juga kita sediakan location map. Tekan situ terus sampai di Petak Pak Su. Dan boleh hubungi direct dengan saya, WhatsApp pun boleh. Nombor talian 019-474-8330. Call boleh, WhatsApp pun boleh nombor tu. Okey Pak Su, terima kasih atas perhubungan tadi. Saya dipahamkan Pak Su terlibat dalam bidang keusahawanan dalam bentuk lain, pakaian, tiba-tiba terlibat dengan makanan ni. Jadi jauh tau. Mungkin dalam keadaan Covid ni, perniagaan pakaian ni, maka dia Pak Su orang yang lama, mungkin dalam kajian dalam sudut pasaran, mungkin makanan tu pasaran dan juga menyanam pendapatan tu dengan segera. Jadi apa yang Pak Su nak cakap tentang perpindahan konsep ni? Pertama kali alhamdulillah lah, dengan keadaan endemik ni, dia kira macam ni lah, dengan keadaan pandemik ni kita kena akui bahawa bisnes, antara bisnes yang nampak ada kemajuan segi makanan lah, dari segi kedai makan, segi kedai-kedai dah kira benda makan minuman ni, insya-Allah
dia akan menjana pulih ekonomi balik. Macam sebelum-sebelum ni kami masih lagi dalam bisnes designer t-shirt apa semua ni, masih lagi teruskan, cuma kita slowkan sikit lah. Kita banyak kepada yang ni lah, dalam bisnes baru ni, bisnes dalam bentuk makanan minuman ni di Petok Pak Su ni. Dan insyaAllah kami dalam proses menghimpunkan lagi. Kita akan ada satu kawasan ni, kita akan adakan satu ruang untuk pembekal pula apa ni, makanan-makanan tradisional dalam bentuk macam bahulu, produk-produk ni, produk tradisional ni. InsyaAllah kita akan letakkan satu sudut ni untuk pembekal-pembekal boleh main letak dia punya barang-barang dia tu di sini. Macam apa, loyang kan, bahulu, karah, benda-benda yang memang kita makan daripada kecil-kecil dulu rasa syok, orang tu ubat. InsyaAllah kita akan dalam masa terdekat ni kita akan letakkan satu sudut lah untuk produk-produk tradisional tu. Okey, bagi sahabat-sahabat usahawan yang mengusahakan kuih-kuih tradisional, kuih-kuih kering yang mempunyai packaging yang bagus dan tak bagus tapi kualiti ada, hampa boleh main bincang dengan Pak Ngah di Petok Pak Su ni, sebab konsep yang dibawa ni adalah bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi sempena dengan pelancong masuk Perlis dan juga Perlis akan terkenal dengan negeri pelancongan. Jadi konsep ataupun Pak Ngah adalah salah seorang rakyat Perlis yang menyokong tentang ke pelancongan ataupun industri pelancongan negeri Perlis menggunakan model dan juga idea sendiri tanpa dapat bantuan bimbingan daripada mana-mana agensi setakat lah. Jadi kalau ada agensi yang ada nampak potensi yang boleh terpa mai tani. Jadi inilah salah seorang usahawan yang perlu kita contohi kerana menggunakan idea dan modal sendiri untuk membantu memajukan pelancongan negeri Perlis. Jadi saya bagi pihak usahawan negeri Perlis sangat-sangat menghargai pengorbanan dan juga kebaikan yang Pak Ngah buat. Tapi dipahamkan di Petok Pak Su ni ada satu kewujudan dalam kekeluargaan iaitu wakaf Pak Ngah. Jadi Pak Ngah boleh cerita tak sikit tentang penglibatan ataupun kerja amal yang dibuat oleh keluarga Pak Ngah ni? Alhamdulillah, selama beberapa bulan ni kita asyik sepakat daripada adik-beradik, kami 8 beradik dan juga ibu saya, kami telah sediakan satu lot wakaf atas nama arwah ayah saya, Pak Su Mansur. Di ni kalau boleh tengok lagi, boleh kita pergi tengok dia punya bangunan tu. Kita menyediakan pusat pengajian kelas Al-Quran untuk pelajar sekolah rendah hingga menengah dan juga untuk dewasa. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis untuk pelajar sekolah rendah menengah, dan hari Sabtu, Ahad untuk kelas dewasa. Alhamdulillah kita dah setakat dah ni kita dah 50 orang. Setakat tu saja dalam keadaan penjarakan sosial, kita ikut SOP. Hanya kita ambil dekat 50 orang sahaja. Daripada keluasan lebih kurang dekat untuk 100 orang, kita ambil separuh saja iaitu 50 orang. Alhamdulillah dah 2 malam dah kita punya kelas pengajian kita tu, dan merata ceruk orang main hentak lah. Dan kita mempunyai tenaga pengajar yang pengalaman lah. Seorang Al-Hafiz ada seorang, batu ustazah ada 2 orang untuk bantu kita lah. Di samping pengurus itu Ustaz Nur Yusri Mansur, itu abang saya sendirilah, merangkap pengurus untuk menguruskan kelas pengajian Al-Quran Al-Mansuri. Yang tu pun tuan-tuan boleh tengok dalam page kelas pengajian Al-Quran Al-Mansuri lah, untuk maklumat-maklumat terkini. Dan kita mengalu-alukan untuk infak, zakat, wakaf apa bentuk untuk kelas pengajian, dan juga hasil sebahagian daripada kita punya keuntungan sebuah sedikit di sini akan salurkan ke sana lah, di kelas pengajian Al-Quran Al-Mansuri, insyaAllah. Ustaz, jadi kita dah sembang panjang ni. Ya. Jadi sahabat-sahabat duk tanya ni, waktu mana Ustaz mula berniaga ni, anda hari apa tutup? Okey, untuk makluman kita cuti Jumaat. Cuti kita setiap hari Jumaat, dan kita buka daripada pukul 7 pagi hingga 11 malam. Kita ada 2 shift iaitu pukul 7 sampai pukul 3 dan pukul 3 sampai pukul 11. Okay. Pagi ni start macam-macam menu dah ada dah. InsyaAllah tak ada masalah. Kalau tengah hari menu dia Ustaz? Tengah hari ni kita banyak kepada nasi-nasi pun semua dah ada. Nasi ayam ada. Kita ada masakan-masakan panas pun kita ada siap. Kita ada nasi belut. Kita tumpu tak banyak lauk, tapi
berbaloi. Pasal kita buat nasi bajet. Nasi bajet ni macam nasi gulai panas-panas dengan harga RM5 saja. Dengan ulam, dengan nasi, dengan ikan-ikan yang fresh. Dengan tambahan dari segi ayam goreng pun RM5 sahaja. Lepas tu kita ada bingsu utara ada. Kita ada macam-macam menu lah. Macam-macam menu ada di Okey, sini. jadi di sini saya nak ajak Ustaz meronda lah dulu. Ya. Jadi di sini sahabat-sahabat yang nak mai, yang nak pi Langkawi, yang nak mai hantar anak pi Politeknik ke UiTM ke, boleh mai sini. Kalau daripada sini nak pi ke JT Kuala Perlis pun tak jauh, dia ada jalan shortcut. Jadi hampa mai sini dulu, satgi baru kita sembang macam mana nak pi ke JT. Hampa mai dulu. Jadi kita nak mula tang ni dulu, roti canai. Tadi dah kita bera roti canai Pak Su Simpang 4. Roti canai ni adalah satu lubuk emas tau. Untuk usahawan-usahawan ni, dia macam lubuk emas. Tapi meja roti canai tau, tapi ada Winston. Chicken chop baru RM6. Chicken chop bajet RM6 lepas lah. Kita orang kampung kan. Jadi hak lain-lain tu tak payah sebut lah. Dia punya orang barat. Tapi apa yang saya nak tengok, roti canai. Tapi kelebihan roti canai tang ni, dulu roti canai lah orang makan orang tak potong. Tapi kami masih pakai lagi kaedah-kaedah dulu, tolong potong bagi. Tu dia. Sebiji berapa dik roti canai bang? RM2 lah bang. RM2 je. Roti canai telur lah. Telur. Roti canai telur tu dah. Kalau kita tengok anak muda kibat roti canai. Hampa tengok anak muda ni, lubuk emas ni. Tahu perniagaan lubuk emas hampa tak erti. Jadi hampa mai sembang dulu dalam satu ataupun semua penduduk di Malaysia ni, satu Malaysia hampa bayang tengok ada berapa banyak penduduk yang semua ni makan roti canai. Yang kibatnya ada berapa orang je. Jadi hampa tengoklah kalau nak kata lubuk emas tu betul bang. Ya, betul. Lama mana belajar buat roti canai bang? Lama dia. Lama dah. Kena katak tangan tak? Dulu dah 4 ke 5 abah dah ajak dah. Tu dia, ni warisan lah. Jadi hampa tak payah duk risau lah tentang roti dia, lemak manis dia. Dia masak dengan keikhlasan sebab dia lahir daripada jiwa seorang pahlawan dia. Jadi hampa ajak saya duk bimbang lah sebab besar dengan duit roti. Hampa dengar tu baru duk kata lubuk emas ni besar dengan duit roti ni. Kahwin lah bang. Kahwin dengan duit roti tak ada cerita lah. Sini ada menu dia. Bingsu utara ni dia mesti kuning. Kalau hampa tahu bingsu utara ni dia mesti kuning. Macam mana kuning? Kita tanya kak ni. Kak pakai daging macam mana kak? Ada daging ada macam tu kan. Daging nombor 1 berapa dik kak sepinggan? Dengan RM4 dah, RM5 dah. Lama mana dah kak duk buat bingsu ni? Lama lebih dah 10 tahun dah. 10 tahun. Hampa tahu tak kalau bingsu utara ni dia terletak kelebihan dekat sos dia dengan sup dia. Kalau nak tengok sos dia kak, cabai. Mana cabai dia kak? Hampa tak tengok cabai bingsu Perlis yang ni lah kelebihan. Cabai kicap ni. Ya? Cabai kicap. Cabai kicap. Dia ada cerita resipi kak. Bagi dia pun main cerita kat kak. Tapi orang Perlis cakap angkat sikit cabai tu. Angkat senduk sikit. Nak tengok cabai. Hampa tahu bingsu Perlis ni, kalau orang duk kata bingsu Perlis dia kelebihan dia dekat cabai ni lah. Selain daripada bingsu dia kuning, daging dia, sup dia biasa je, putih biasa je, tapi kalau hampa makan memang hampa melekat lah. Okey, terima kasih kak. Okey, di sini kita ada pasembot. Ni pasembot Simpang 4. Pasembot tak gerak lagi, sabar. Satgi kita main. Ni ada rojak. Okey, ni rojak buah. Cerita pasal rojak ni, kalau di Penang dia timbang tau rojak. Polis tak sampai timbang lagi. Hampa main makan cepat-cepat sebab rojak tak timbang. Kalau rojak timbang, harga dia kayangan bang. Okey, kalau sengkuang calik ni, dulu di Polis ada satu panggung wayang lah di Simpang 4. Dia ada kereta roda 3 tu jual sengkuang calik. Sengkuang calik ni dia ada sos dia kak. Macam tengok dia punya kuah dia. Ni dia kuah sengkuang calik ni. Kak jual sengkuang calik apa dia kak? RM3 sengkuang calik. Dalam tu ada kacang kan? Ya, ada kacang. Jadi lama mana kak duk jual rojak ni? Lama dah no. Kira main boleh duduk dalam bangunan ni alhamdulillah no. Selamat semua no. Jadi terima kasihlah di petak Pak Su kerana bagi peluang kepada usahawan-usahawan untuk berniaga di sini. Okey, kalau saya nak tepuk tang mana tau hari ni? Ni kopok leko ni selalunya orang Terengganu tapi hangpa tak saduk bimbang sebab sos dia memang dibotolkan. Kalau kita tengok packaging alhamdulillah. Kopok leko
Dan juga aku nak cerita kat hampa ni, kalau Mizidin tau, dia cukup marah dengan darca Kak Mira ni. Kalau darca Kak Mira ni hampa boleh jilat pinggan tu. Dengar je kasar, tetapi itulah satu kelebihan kepada nasi kandang Kak Mira. Kak Mira ada kepala ikan ni Kak Mira. Ikan orang ambil dah. Kepala ikan dah habis. Hampa tahu dah ada kuah hitam Kak Mira. Mana kuah daging ni, kuah hitam. Kalau nasi kandang tak ada kuah hitam, tak berjenis tau. Kuah hitam, lepas tu dia mesti ada darca. Tu dia darca Kak Mira. Wajib Kak Mira dia campur 4 jenis 5 jenis ni, selepas tu dia campur dengan kasih sayang. Kasih sayang tu dengan jiwa keikhlasan Kak Mira tu yang aku nak cerita kat hampa. Kalau hampa makan ni apa dia Kak Mira? Tu dia telur sotong mamak ni. Hampa tahu pinggan berapa dik? RM4 je. Kak Mira cakap bagi betul. RM4 saja. Kak Mira cakap bagi betul. Ya. Kak Mira cakap bagi betul. Kita harga warung. Ni, RM4. RM4 hampa tengok. Pak Su tak kerja mahal. Pak Su tak bagi jual mai. Pak Su bagi syarat. Hampa tengok usahawan polis. Usahawan polis dia bukan takut. Sebenarnya dia ada satu keberanian yang patut kita bagi kepujian. Walaupun dalam keadaan kos yang melambung-lambung hari ini, tetapi harga sotong sepinggan RM4 di kedai petok Pak Su. Nasi kandang bang. Bang, nasi kandang bang. Bukan nasi kampung. Kalau nasi kandang ni memang nasi kayangan lah. Nanti. Ni Kak Mira cakap sesuatu Kak Mira. Saya nak cakap, memang saya akan cakap yang bukan-bukannya sebab memang kalau boleh makan jilat jari lah. Okey, nama saya Mira Nimani. Saya adalah usahawan OKU. Okey, perniagaan nasi kandang kami ni bermula daripada tahun 1990. Bermula daripada arwah ibu saya. Dia yang buat, dia yang buka kedai apa semua. Jadi saya mewarisi perniagaan dia. Resepi masih lagi yang sama. Okey, kami ada 3 cawangan sekarang ni. Satu di Taman Kencok Jaya, 2 di Akib Marah Simpang 4 sebarang dengan Biu Sudan. Yang ketiga di Petak Pasu. Okey, so kami ada 3 cawangan lah ni. Okey, saya dipahamkan dan juga saya pernah jumpa dengan ayah Kak Mira. Ya. Memang keikhlasan dalam dunia masakan dan perkongsian pengalaman tak kedekut lah orang kata. Ada. Dan juga bila diberi peluang oleh di Petok Pak Su ni oleh Pak Ngoh kepada Kak Mira untuk berniaga di sini, apa perasaan Kak Mira? Okey, pertama kali saya sangat-sangat berterima kasih dengan Pak Su, Pak Ngoh ni sebab dia main dekat tempat saya. Dia kata, Mira, boleh tak Mira main berniaga dekat tapak Pak Su? Dia kata gitu. Jadi saya pun ambil inisiatif, saya fikir saya nak ambil ke tak? Saya fikir sebab saya dah ada 2 cawangan. Jadi saya beranikan diri saya ambil juga satu tapak lagi. Dan bila ada tapak ni, alhamdulillah satu hari nasi saya boleh habis 12 dekat sini sahaja. Okey, Kak Mira. Ya. Jadi Kak Mira ni adalah peniaga warisan. Ya. Dan juga menu yang berniaga dalam menu kayangan, menu nasi kandang. Ya. Jadi dalam keadaan law ni dan juga dulu-dulu berniaga ni bukanlah kita duduk di zoo yang selesa. Kadang-kadang kita ada masa yang tak selesa bagi kita. Jadi bagi Kak Mira, perlukah kita usahawan ni buka kedai yang besar-besar, duduk sendiri kita berniaga menggunakan duit yang kita ada untuk mengindahkan perniagaan kita, tetapi hasil jualan dia tu tidak memuaskan. Okey, pada pendapat saya, apa yang saya boleh katakan, sebelum ni arwah mak saya memang dah ada kedai besar dah. Kami dah ada cawangan besar, kami dah ada nama. Tapi biasalah dalam perniagaan ni kita ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah, dan kami pernah jatuh di bawah juga. Okey, sekarang ni apa yang saya lakukan adalah saya bermula daripada bawah balik. Saya tak terus naik atas. Jadi saya bermula daripada saya buka kedai tepi jalan, saya sewa kios-kios yang tumpang rezeki, kedai-kedai yang lain. Jadi saya bermula daripada bawah sebelum saya nak ada cawangan sendirilah. Jadi saya mula dengan cawangan yang kecil-kecil dulu. Okey, ini satu pengalaman yang sangat-sangat berharga lah. Bagi usahawan-usahawan yang di luar sana, bagi sahabat-sahabat yang pencen, yang ada duit banyak, bercadang untuk berniaga, hampa mai jumpa Kak Mira ni. Kak Mira ni tak kedekut. Bila dia cakap dia pernah ada satu restoran yang besar, hampa bayang tengok, satu hari perniagaan beliau berapa ribu masuk. Tiba-tiba beliau sanggup turun ke bawah dan bangun balik, dan juga mempunyai satu impian
untuk mengadakan balik satu perniagaan ataupun empayar ataupun saudagar nasi kandang Mira di negeri Perlis dan juga seluruh Malaysia. Jadi inilah usahawan yang perlu kita contohi. Jadi Kak Mira, jadi seronok tau sembang dengan usahawan yang jatuh ni. Sebab bila bangun ni, dia ada satu kelebihan yang Allah bagi kat dia. Jadi dalam dunia perniagaan ni, saya tengok ada 3 cawangan. 3 cawangan bukan satu yang benda yang mudah kita nak wujudkan perniagaan ni. Tanpa kerjasama daripada kekeluargaan dan juga kerjasama daripada sahabat-sahabat kita dan juga sahabat-sahabat yang kiriman Allah ni, kita tak akan boleh buka satu cawangan. Tetapi Kak Mira dah ada 3 cawangan, tahniah. Jadi macam mana perhubungan kekeluargaan dalam perniagaan yang Kak Mira bina dalam keluarga Kak Mira ni? Okey, dalam keluarga ni bagi saya keluarga memainkan peranan penting lah. Sebab kalau keluarga tak support memang kita nak ke depan tu susah. Jadi family saya memang sangat-sangat support saya. Daripada mula saya berniaga sampai saya dah ada 3 cawangan ni, memang ayah saya lah antara yang bagi semangat, tolong bangun pagi sekali, mes sekali tengok apa yang kurang. Jadi lepas tu kakak saya pun bantu saya dalam ni lah macam ajak rezeki orang. Walaupun saya dah tahu tapi saya tetap nak ambil ilmu daripada kakak-kakak saya. Sebab saya tahu mungkin arwah mak saya ada turunkan ilmu yang saya belum sempat belajar. Jadi saya jumpa dengan ayah, dengan kakak-kakak saya belajar ilmu nasi kandang ni sampai habis lah. Okey, terima kasih Kak Mira. Jadi Kak Mira, satu perkongsian kekeluargaan dan juga di sini tadi Kak Mira kata walaupun Kak Mira dah lama dalam bidang nasi kandang, tetapi ada benda yang Kak Mira tak ada kepada keluarga lain. Jadi bila saya makan satu menu yang nampak macam lekeh lah, kita panggil darca ni lekeh lah. Dalam perniagaan ni darca ni orang bagi saja. Tapi sebenarnya darca ni apabila kita bayar untuk darca Kak Mira, kita rasa tak rugi. Sebab satu kuah yang kita makan dengan bahan-bahan yang ada dalam tu, semuanya kita boleh makan dan merasa kenikmatan dia. Jadi dalam dunia masakan ni, dia memerlukan keikhlasan. Keikhlasan dalam menyediakan masakan ni. Jadi apakah resepi dan juga rahsia yang Kak Mira masukkan dalam masakan Kak Mira? Okey, dalam masakan saya, apa yang saya belajar daripada keluarga saya, contoh, dalam perniagaan kita kena ada sedekah. Okey, dalam perniagaan kita kena ada sedikit sedekah. Betul, sikit pun banyak pun tak apalah. Jadi kita sedekah. Contoh yang saya ambil ilmu daripada keluarga saya, kuah daca. Dalam kuah daca tu, kalau nak ikutkan, kita memang guna banyak kuah sebab kita guna kundok, kacang panjang, carrot, cabai. Benda ni mahal lah. Ekonomi sekarang benda ni mahal, sayur-sayur ni kan. Tapi apa yang saya guna sekarang ni, kuah daca adalah percuma. Itulah resepi kasih sayang yang kami ada dalam menu nasi kandang kami. Kuah daca percuma. Okey, hampa nak makan daca percuma, main kat Kak Mira dekat di Petak Pak Su. Dan juga Kak Mira dipahamkan Kak Mira adalah usahawan bimbingan OKU ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis. Jadi selama dibimbing oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis, apa penambahan baikan yang perlu kita kongsi bersama dengan OKU lain yang berminat dalam bidang keusahawanan yang perlukan bimbingan? Okey, saya adalah penerima allowance pekerja cacat daripada JKM sebanyak 450 sebulan. Selain itu saya ada dapat baru-baru ni saya dah dapat bantuan sebanyak 2,700 daripada JKM. Okey, bila kita di bawah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat ni sangat-sangat membantu saya. Jadi dia bagi sumbangan dekat saya 2,700. Dengan duit itu saya guna untuk beli peralatan yang baru untuk saya nak mula berniaga lah, macam contoh dapur basuh meja. Okey, untuk usahawan di luar sana yang maksud saya yang OKU sama macam saya, jangan malu, jangan segan, datanglah ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, berceritalah apa masalah kita, insya-Allah Jabatan Kebajikan Masyarakat akan bantu kita. Banyak bagi pada saya sebenarnya banyak dana-dana yang JKM ada untuk bantu kita. Cuma kita kena bergerak sendiri keluar. Kita jangan tunggu orang, kita kena keluar sendiri cari. Okey Kak Mira, jadi untuk kita akan sambung lagi. Kalau nak sembang dengan Kak Mira ni, hampa akan dapat banyak lagi ilmu. Jadi aku tak mau sembang dah, aku nak sekat kat sini, hampa kena mai. Di Petak Pak Su, hampa jumpa Kak Mira daripada mana dia bangun dulu, dia jatuh dan dia bangun balik dan dia mempunyai satu impian. Dan juga Kak Mira
kata-kata untuk bagi semangat kepada kami usahawan-usahawan yang baru nak naik ni, yang perlu banyak lagi belajar, terutamanya seperti dapur Cikgu Mi Nasi Arab lah. Okey, kepada usahawan-usahawan di luar sana, kita kena fikir macam ni. Kalau saya boleh, saya OKU, saya boleh bekerja, saya boleh bangun dalam pukul 4 pagi, saya boleh bangun untuk keluar cari rezeki, cari nafkah apa semua. Sebab apa anda tak boleh? Sedangkan anda sihat lagi daripada saya. Jadi kita jangan tengok kita nak buka macam mana tak ada orang bantu. Jangan mula dengan perkataan orang nak bantu. Kita yang kena tolong diri kita sendiri, baru orang lain akan nampak macam mana kejayaan kita. Okey, hampa dengar ni nasihat usahawan. Dia tak mengaji tinggi pun, dia tak ada PhD pun, dia tak pergi luar negara pun, mengaji pun tak ada nak habis. Jadi hampa tengok pengalaman beliau, penyampaian beliau sebagai seorang pensyarah sebuah universiti yang terkenal di dunia. Hampa tengok hebatnya usahawan di Perlis. Jadi jom kita nak tengok lagi. Ni di Teratak Pak Su. Kita akan ronda dengan Pak Su. Kita akan merantau. Okey Pak Su. Okey, kita akan merantau bersama Pak Su. Pak Ngah. Okey, kita ada laksa beras. Okey, ni laksa beras, laksa keistimewaan negeri Perlis. Laksa beras. Laksa beras Ni Pak Ngah, laksa beras. Pak Ngah, laksa beras nah. Laksa beras ni laksa yang istimewa di Perlis lah. Jadi laksa ni Pak Su, selain daripada laksa beras, keistimewaan dia pada kuah Pak Su. Ya. Jadi Pak Su cerita sikit tentang olahan kuah. Daun kesum dia dengan asam keping dia, dengan kualiti ikan dia. Pak Su cerita sikit. Dia kuah dia kita banyak channel sini kita pakai ikan temenung. Kalau tak ada ikan temenung kita pakai ikan sardin. Okey. Lagi kita pakai ikan temenung fresh lah kita guna. No, lepas tu campuran besar lah, ikan kesum pun semua ada lah kan. Dia punya apa semua tu. Dia punya ni kita konsep kita bagi puas hati. Panas lepas tu Melekat. Lepas tu Pekat. kuah bubuh, tak ada timah-timah. Kuah buah sendiri. Kuah buah ni. Jadi kuah tambah percuma, hampa tahu tak? Tak. Dia kalau saya punya makan laksa, saya akan makan kuah dulu. Lepas tu tinggal laksa, saya akan tambah kuah. Maksudnya protein tu dia duduk dekat kuah, bukan duduk kat laksa. Ya. Jadi ini satu tip lah untuk hampa nak makan laksa. Tapi di Petak Pak Ngah ni, kuah dia sentiasa panas. Laksa ni tip untuk makan laksa sedap, dia mesti kuah panas. Tu dah tu. Kuah dia mesti berasap. Bubak. Dia buak lah. Masak-masak ni. Okey. Kuah ni. Lepas tu kita dah sedia lah. Dia RM4 lah. Mangkuk ni RM4. Mangkuk RM4. Kuah tambah banyak mana? Tu dia hampa tengok telur. Telur laksa keping ni, laksa keping. Kalau laksa beras Perlis dia keping lah. Ni laksa beras ni. Dia beras tu lebih, bukan satu lebih. Beras tu lebih. Maksud bila kita pepok tu lebih kurang macam kita makan nasi lah. Dia jadi macam laksa macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu nah. Okey. Orang dulu duduk buat. Okey. No? Jadi Pak Ngah cecebok kuah tu tengok. Nak tengok, depa nak tengok. Depa nak tengok pula kuah tu, hampa tak percaya ke tu orang tanpa tengok. Dia melekat-lekat tu tengok. Kalau dia bukan cerui, hampa tahu tak? Ni walaupun kita duduk tengah petak bendang ni, tapi cita rasa dia macam Kuala Perlis. Ya. Laksa orang Perlis ni dia tut-tut dia sampai, bukan jauh mana pun. Jadi Sungai Baru dengan Kuala Perlis bukan jauh. Jadi resepi tu dia tak pergi ke mana lah. Okey, Pak Ngah, jom tang mana lagi kita. Tak sedap, mai rasa. Mai dulu noh. Ni mi Pak Ngah. Mi apa Pak Ngah? Mi Pak Ngah yang mi rebus boleh, mi kuah boleh. Dia boleh campur macam-macam. Okey. Dia punya ni. Dia semangkuk RM4 lah. Mangkuk RM4 lah. Tapi kalau kita ada udang kita bagi RM5 lah. Okey, tambah udang RM5. RM5. No? Okey. Lepas tu antara yang best ni kopi kampung. Kopi kampung, okey. Okey, kopi kampung. Okey, kopi kampung Kopi kampung. Ni kopi pekat kau lah. Dia tapis tak tapis ni bang? Nak tapis boleh, tak mau tapis boleh. Tapi kita kalau orang Dia dulu-dulu halus, dia orang dulu-dulu minum kopi dia tak tapis. Tak tapis. Dia akan cebok, maksudnya Dia akan melekat di bibir. dia melekat di rengkung tu. Lepas tu ayak dia mesti kena panas. Ya, yang kasi. Mampu tahu ini satu resepi untuk buat kopi ya. Jadi apa yang Pak Ngah cerita tentang kopi kampung ni, kita boleh dengar nama kopi kampung tetapi kita kena rasa dia kopi kampung yang hanya orang kampung, budak kampung aja yang tahu cita rasa kopi kampung. Dia ada pekat, dia punya kata apa? Dia punya kopi tu pahit dia, manis dia,
dengan rasa kopi melekat-lekat tu, dia mesti ada kekuatan pada air yang panas tadi. Jadi ini kelebihan apa kena mai di Petak Pak Su. Kita ada empat campuran kopi kampung orang Melayu Islam kita buat. Okey, ini maksudnya ramuan kopi khas yang diambil oleh Pak Ngah di sini lah. Ada empat orang Melayu, 4 kilang orang Melayu kita buat ni, orang kampung buat. Yang kita combine kan, jadikan kopi kampung. Okey, baik. Ini satu keistimewaan yang ada kepada Pak Ngah lah. Dan juga kita bagi harga spesial lah ni. Okey, harga cerita Pak Ngah. Harga dia kalau kata Nescafe biasa RM2.50. Okey, baik. Kita di sini macam Nescafe ke apa ke RM1.5 lah. Cerita balik tentang harga minuman. Tadi kita tengok ayak balang RM1. Nera RM2. Jadi mai dekat ayak bancuh pula RM1.5 kupang. RM1.5. Nescafe Ice ke, Holy Ice ke, kopi ais, kopi gantung ke apa, RM1.5 sahaja. TS cincau pun RM1.5. Jadi hampa kalau korban masa sikit untuk gerak ke sini, hampa tak rugi lah. Jadi duit lebihan daripada buat pembayaran lebihan tadi, hampa boleh guna dah untuk perkara-perkara yang lain walaupun sekupang. Jadi ini adalah satu konsep perkongsian bajet lah. Dalam keadaan law ni semua orang berbajet. Jadi hampa nak makan cara yang selesa, sedap, puas hati, hampa mai di Petak Pak Ngah. Jadi kami nak pergi ke belakang tau. View dah, view. Sekarang kan Perlis terkenal dengan drama-drama di Perlis, lokasi-lokasi pilihan. Jadi saya syorkan kepada penerbit-penerbit drama ni, kepada orang kata apa, orang yang buat drama ni yang perlukan satu lokasi view yang cantik, hampa kena mai di Petak Pak Su ni. Jadi parking alhamdulillah luas lah. Walaupun kita dikelilingi petak bendang, tapi parking dia luas lah. Lepas tu dia ada pondok. Cerita pondok ni. Lepas tu dia ada pelantak tau. Pelantak. Orang Perlis panggil pelantak. Apa tak sedap risau lah pelantak. Dia mesti ada pondok ni, main dulu nak kena angin. Kalau syok umpamai pagi lah. Pagi ataupun petang. Pagi ataupun petang. Umpamai tang ni. Ni dia panggil pelantak. Pak Su buat satu pengorbanan untuk hampa dapatkan view petak bendang di Perlis. Jadi Pak Su cerita tentang view yang ada di sini. Saya tengok benda-benda tak melibatkan kos yang tinggi, tetapi persembahan yang Pak Su buat ni satu persembahan yang sangat-sangat unik lah. Dan kalau kita tengok dari segi kos, kalau tengok pandang ni kos yang tinggi, tetapi apabila kita dekat dia sebenarnya tak perlu kos yang tinggi. Dia memerlukan satu idea dan juga ilham daripada Pak Ngah, macam mana boleh wujud view yang macam ni. Pertamanya saya dapat ilham ni untuk pelantak ni. Satu saya tengok konsep yang apa GPS buat di Denai Sakura di Denai dekat Wang, dekat Bintong kan. Dia tapi dia buat pelantak dia sungai lah. Okey. Pakai simen apa tu kan. Jadi saya dapat ilham dari itu dengan dia punya colourful dia tu. Okey. Jadi saya dengan kerjasama dengan anak muda sini, anak tenaga anak muda sini yang depa ni boleh buat tapi idea kurang. Jadi kita bagi idea, kita lukis plan sikit depa, jadi depa boleh buat lah dengan kita tadi DIY lah. DIY ni kita dapat ni pasal apa di Perlis ni. Tengok macam-macam lah dia punya tempat-tempat lokasi beara dah. Lepas tu saya dapat ilham kalau untuk kita di Petak Pak Su ni, kita memerlukan satu kelainan lah. Dan kelainan dia tu ialah pelantak ni lah. Dia takatlah ni yang ni lah antara benda-benda yang viral lah nanti ni. Lepas ni kalau dalam masa 2 minggu 3 minggu nampak dengan hijau dah lagi cantik lah. Okey, Pak Su boleh cerita tak? Sebab Pak Su buat ni mesti ada gambaran step, sebab kita ada pasar di Petak Bendang kita ni. Ini adalah pasar untuk menabung, di mana kita akan nampak ayak dengan tanah, dan selepas 2 minggu kita akan nampak hijau, selepas 2 bulan kita akan nampak pokok padi dah besar, selepas 3 bulan kita akan nampak buah padi keluar putih, lepas tu padi menguning. Jadi pasar-pasar ni Pak Su kita nak share dengan pelancong-pelancong yang nak masuk Perlis. Jadi pasar bulan yang dia nak main ni, dia nak dapatkan view yang cantik. Selain dia dapat makanan, dia dapat view. Di Petak Pak Su ni satu kelebihan yang tak ada di tempat lain. Ya. Dia yang ni tuan-tuan perempuan, kalau siapa-siapa yang berhajat main ni, dia boleh dapatlah view yang cantik dan juga apa ni suasana apa petani-petani yang buat kerja di bendang ni. Dan juga insya-Allah dalam masa terdekat ni kita akan sediakan apa buah basikal lah.
Sini orang pergi Geret. Okey. Kita pergi Geret untuk orang-orang luar, untuk dia menikmati kawasan ni. Dia boleh ronda. Boleh beronda. Sebab kita dipahamkan bahawa di Petak Bendang ni masuk kampung ke kampung ada jalan pintas. Ada jalan. Jadi kalau kita nak naik kereta ni, kadang-kadang kereta tu kita nak selisih susah. Susah. Jadi Pak Su akan sediakan gerek ataupun yang ada gerek ni, yang minat gerek, boleh bawa gerek sendiri. Ya. Boleh, kita boleh tunjuk lokasi-lokasi untuk dia masuk kampung. Lalu kod mini-mini sungai kita ni. Ada plan dah lah ni. Ada plan dah. Okey. Dan juga ada sahabat kita Haji Razi, dia ada menyediakan homestay dekat sini lah. Homestay dekat sini untuk pelancong-pelancong luar lah untuk main kan. Dia pun insyaAllah dia akan sediakan gerek-gerek tu lah. Kita pun sedia, dia pun akan sedia jugalah untuk dapatkan kemudahan-kemudahan lah untuk di sini. Jadi di sini saya fahamkan di Petak Pak Su ni bukan sekadar menyediakan makanan dan menyediakan suasana kampung, tetapi adalah konsep gabungan usahawan, gabungan masyarakat untuk menjana pendapatan dalam keadaan COVID ni. Selain daripada kita mengusahakan sawah bendang padi 4 bulan sekali kita akan dapat hasil, di samping tu kita akan dapat hasil-hasil lain. Contohnya di sini kawasan ni ada beberapa usahawan yang ada bengkel buat kuih kering, buat apa. Jadi di sini Petak Pak Su juga membantu pelancong-pelancong ke situ untuk membeli produk-produk ni. Macam tu kiranya. Ya. Macam tu kiranya, maksud dia sini akan jadi macam one stop center lah. One stop center untuk kuih-kuih tradisional di kawasan sekitar lah. Yang dibuat oleh hotel-hotel orang lama kita lah. Di kawasan-kawasan sekitar Simpang 4 Salang ni. Dan juga insyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan tambahan lighting di belakang ni, dan juga untuk kita akan buat projektor lah. Projektor malam lah untuk anak-anak muda lah, untuk anak-anak muda bersukan dan zaman-zaman EPL lah kan di sini. Okey. Pak Su, kita nak tengok tang gambak ni Pak Su. Ya. Dia tengok kalau hangpa tengok gambak ni, dia ada padi tau. Lepas tu dia ada di Petak Pak Su. Dia kan ada apa pun. Dia satu tung aja. Tung yang macam ni tak memerlukan kos yang tinggi. Jadi satu lagi kalau kita tengok tulisan ni, I love di Petak Pak Su ni, satu benda yang viral di Perlis. Jadi Pak Su mengeluarkan satu model tau, nak buat benda ni untuk hampa. Untuk hampa main sini. Jadi tahniahlah Pak Su. Sebab di sini ada satu keunikan, keistimewaan yang Pak Su buatkan untuk memajukan negeri Perlis dan juga memajukan kampung Pak Su sendiri, dan bagi contoh kepada kampung-kampung lain. Kita sebenarnya tak ada apa yang susah, tak ada apa yang boleh kita katakan susah sebelum kita mencuba Pak Su. Macam tu kata kita. Betul. Jadi kita cuma lah ni kita perlu ada idea kreatif, dan juga kita kena prinsip kita terus maju dan maju lah. Itu maksud dia, kita kena nak menghidupkan anak bangsa ni dengan kita bagi semangat kepada mereka, dan hasil dia macam ni lah. Kebanyakan yang hasil-hasil ni kebanyakan anak-anak muda kawasan ni lah yang tolong bantu buat. Kita bagi idea, kita bagi kerjasama dengan mereka, dan mereka buat setakat sedaya upaya mereka lah untuk bantu ni. Jadi kita manfaatkan juga, kita DIY, manfaat juga benda-benda yang kos-kos yang nampak macam elok, hasil nampak macam mahal, tapi benda tu kos murah sahaja. Boleh kalau tuan nak berkongsi apa-apa ni, sembang-sembang. Dia jadi kita manfaatkanlah benda-benda sekitar kita ni, macam mana kita nak memperindahkan tempat kita. Yang tu saja. Okey, terima kasih Pak Su. Bagi pihak Datuk Cikgu Min Nasihat Arab mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Su. Banyak berkongsi pengalaman dan ilmu, dan juga idea-idea yang boleh kita menjana ekonomi masyarakat kita. Kita bantu orang lain. Selain daripada kita bantu diri kita, keluarga kita, kita boleh bantu orang lain. Inilah satu konsep yang perlu kita bawa, yang kita tanam dalam diri kita. Sebenarnya tak semua orang yang boleh buat macam ni. Sebab dia memerlukan satu jiwa, keikhlasan jiwa dia untuk mengeluarkan benda-benda ni. Bagi pihak Datuk Cikgu Min Nasihat Arab mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Pak Su dan juga kru-kru yang ada di sini. Jadi saya sudah dengan Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Okey. Tetap ni.